إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين ثم إلى أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن حقك علينا ومن ينتسب إلينا كلهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah nak keluar? Ada orang nak keluar? Alhamdulillah. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا وبخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم وفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengaturkan pertemuan kita pada saat ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Diharapkan para muhibbin rahimakumullah yang sedang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikurniakan kesihatan, keafiatan yang baik dan sama-sama insya-Allah kita menghadirkan niat yang baik, niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa Bayut tak ada. Rumi besar apa? Ha? 202. Faslun ya. Ini suatu fasal dan jumlah pekerjaan ini. Bawa lagi. Sabda Nabi ihfazillah tu. Situ. Ambil situ lah. Ihfazillah tajidhu amamaka haitsu. Ambil situ. 202. Kalau kitab saya 202. Bawah kali. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه
وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita ambil perenggan kedua itulah. Dan engkau ketahui bahawasanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya. Dan engkau wahai hamba Allah, hendaklah kita ketahui dan hendaklah kita yakin bahawasanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala makhluk yang dimaksudkan di sini adalah manusia, tiada menyempurnakan janjinya. Ini di antara penghalang yang mengganggu kita melakukan amal soleh, di antara sesuatu yang menghalang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah makhluk. Dan engkau ketahui bahawasanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya. Sebab tu jangan berpegang kepada makhluk. Jangan mengharapkan sesuatu balasan baik daripada makhluk. Daripada setiap amal soleh, dengan setiap amal kebaikan, setiap amal kebajikan yang kita lakukan, jangan sekali-kali mengharapkan balasan daripada makhluk. Kerana sifat makhluk ni tak boleh nak menyempurnakan janji, tidak seperti Allah. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat, Allah adalah Tuhan yang menyempurnakan janji. Apa pun yang dikorbankan oleh hamba demi mentaati perintah Allah, demi mencari redha Allah, sudah pasti akan diberi balasan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan janjinya. Adapun makhluk tidak menyempurnakan janjinya, maka dengan sebab itu barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada makhluk di atas setiap perbuatan baik yang dikerjakan, nescaya mereka akan kecewa. Nescaya kita akan kecewa apabila kita menggantungkan hati kita kepada makhluk agar memberi balasan baik. Dengan setiap kebaikan yang kita buat, sudah tentu kita akan menghadapi kekecewaan. Kerana sifat makhluk ini dia tak boleh menunaikan janji. Dengan sebab itu ikhlas di dalam ibadat itu merupakan suatu kewajipan. Ikhlas dalam ibadat. Jadi di antara hikmah barang orang-orang yang ikhlas melakukan amal soleh, dia tidak akan merasakan kekecewaan dengan setiap kebaikan yang dia buat. Kerana dia yakin setiap kebaikan yang dia buat itu pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita mengharapkan balasan baik daripada makhluk, nescaya kita akan merasakan kekecewaan di dalam kebaikan yang kita buat. Kadang-kadang boleh menjadikan kita menyesal dengan kebaikan yang kita buat. Begitulah ibu, bapa, anak-anak. Kita sebagai ibu bapa jangan mengharapkan balasan baik daripada anak-anak kita. Jangan hati kita berharap mudah-mudahan segala apa yang kita korbankan, membesarkan mereka, mendidik mereka, mencari nafkah untuk mereka, memberi macam-macam kepada mereka itu, jangan diharapkan balasan baik daripada mereka. Kerana mereka masuk juga di dalam kata makhluk tadi. Anak-anak kita makhluk, suami kita makhluk, isteri kita makhluk. Selain daripada Allah ni tak boleh kita nak pegang janji dia. Yang boleh pegang janji ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibu bapa, kita berkorban membesarkan anak kita,
memberi pendidikan dan sebagainya. Ingat, semuanya itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti setiap kebaikan, pengorbanan yang kita kerjakan itu, membesarkan, mendidik anak-anak kita, memberi yang terbaik, jatuh bangun kita itu, kalau benar niat kita itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita supaya menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab, pasti akan diberi balasan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun isteri ataupun anak-anak kita tidak membalas dengan kebaikan. Meskipun kita tak dapat kebaikan, anak-anak kita tak membalas kebaikan kita. Contohnya sebaliknya, dia menjadi anak yang derhaka, menjadi isteri yang derhaka contohnya. Jangan risau, jangan bimbang. Seandainya apa yang kita korbankan itu tadi kerana Allah, pasti kita akan dapat balasan baiknya nanti. Tapi kalau kita mengharapkan balasan baik, nanti kita akan kecewa bila anak-anak kita tak dapat nak bagi apa yang kita nak. Kita jaga anak kita ibarat menatang minyak yang penuh, tiba-tiba sebaliknya pula yang kita dapat bukan balasan baik, sebaliknya pula. Maka di sini nanti takut timbul kekecewaan dan penyesalan dengan setiap kebaikan yang kita buat. Menyesal aku besarkan kau. Menyesal aku besarkan kau, menyesal aku korban macam-macam, menyesal. Kenapa perlu menyesal kalau balasan kebaikan kita yang kita buat tu akan dibalas baik oleh Allah? Kenapa perlu menyesal? Sebab tu jangan harapkan makhluk. Jangan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita ni buat ibadat bukan kerana mengharapkan balasan baik daripada makhluk. Mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apa pun amal kebaikan yang kita buat, ikhlas kerana Allah, pasti kita akan mendapat balasan baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kebaikan yang kita buat itu tidak dibalas baik oleh manusia, anak-anak kita, suami kita, isteri kita. Begitulah juga isteri, jangan mengharapkan balasan baik daripada suami dengan sebab khidmat mereka kepada suami. Kita taat kepada suami itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Jangan harapkan balasan baik daripada suami, kerana suami kita itu juga makhluk yang tidak boleh menunaikan janji. Tapi haraplah kepada Allah dengan setiap pengorbanan kita. Contohnya sebagai seorang isteri, sebagai seorang suri rumah ataupun isteri, itu ibadah. Kita taat kepada suami tadi adalah taat kita kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita menjadi isteri yang taat kepada suami, menjadi isteri yang berkhidmat dengan suami, menjadi isteri yang berkhidmat dalam rumah tangga. Maka semuanya itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi seandainya kita mengharapkan pengorbanan kita di dalam kehidupan tadi itu supaya dibalas baik oleh manusia, maka kita akan kecewa dan kita akan menyesal dengan kebaikan ataupun pengorbanan yang kita buat. Sebab itulah hikmah ikhlas dalam ibadat tadi. Kalau orang tu ikhlas mengharapkan redha Allah, dia yakin setiap kebaikan dia akan dibalas oleh Allah kerana Allah tidak mungkir janji. Maka pada waktu itu dia tak ada jadi masalah. Orang nak balas kebaikan dia dengan kebaikan, orang nak balas kebaikan dia dengan kejahatan, orang tak hargai apa yang dia dah bagi, tak ada masalah. Dia tetap terus seronok melakukan kebaikan kerana dia yakin kebaikan yang dibuat itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lagi berlipat kali ganda. Gitu hikmah dia, suruh ikhlas. Maka mereka itu manusia ataupun makhluk itu menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada menolong mereka itu. Kita kena ingatlah bila kita nak tinggalkan makhluk, di antara benda yang menghalang kita buat ibadat ni makhluk. Jadi bagaimana kita nak menyelamatkan diri daripada makhluk tadi? Maka di antara cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada berharap dengan makhluk tadi, kita kena tahu makhluk tu sifat dia bagaimana.
Bila kita tahu ada benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat pada diri kita, barulah mudah kita nak menjauhkan diri. Kenapa kita tak nak mengambil makanan-makanan yang beracun contohnya? Kenapa kita tak nak mengambil makanan yang kotor? Sebab kita tahu dia akan memudaratkan kita. Maka dengan mudah kita meninggalkan. Mudah kita nak tinggalkan sebab kita tahu ada mudarat. Tapi kalau kita tak tahu mudarat, kita payah nak tinggalkan. Begitulah makhluk. Kalau kita tak tahu mudarat asbab makhluk ni dalam ibadat, kita tak boleh nak memisahkan diri kita daripada makhluk. Kita akan sentiasa nak duduk bergelumang dengan makhluk. Kita payah nak mengasingkan diri kita daripada makhluk. Jadi bila kita tak dapat nak mengasingkan diri daripada makhluk, maka sampai bila-bilalah kita takkan boleh beribadah kepada Allah. Jadi kena tahu makhluk ni sikit sangat yang nak menolong kita melakukan ibadat, banyak yang mengganggu, banyak yang menghalang kita daripada melakukan ibadah. Maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu, wahai orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Wahai orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, wahai orang yang nak mencari bekalan akhirat, bekalan mati dengan ibadat, maka hendaklah, makna tak dapat tidak sama sekali, mestilah kau kena tinggalkan yang namanya makhluk tadi. Makna jangan gantung hati kita dengan makhluk tadi. Kalau bergabung, kalau bercampur pun pada zahir je nampak kita duduk bersekali dengan makhluk, tapi hati kita tidak bergantung sama sekali dengan makhluk. Kita kena uzlah, kena mengasingkan diri daripada makhluk, mencampuri mereka di dalam hal-hal yang baik-baik sahaja. Adapun di dalam hal-hal yang lara ataupun hal-hal yang haram, maka itu tinggalkan. Campur yang elok-elok, campur yang baik-baik saja. Yang lara, yang sia-sia, apatah lagi yang haram, maka tinggalkan makhluk tadi. Kerana kalau kita tak tinggalkan makhluk, kita takkan boleh beribadah kepada Allah. Kita nak harap orang lain setuju dengan amal baik yang kita buat. Jangan haraplah orang nak setuju dengan kebaikan yang kita buat. Sikit sangat orang yang setuju dengan kebaikan yang kita nak buat, nak banding dengan yang tak setuju. Lepas tu kalau kita fikir orang, memang kita tak boleh buat ibadat. Nanti kan kalau aku buat macam ni orang kata apa, kalau aku buat macam ni nanti orang tak suka, kalau aku buat macam ni nanti orang cakap. Dah nak tunggu orang setuju dengan kita, memang tak ada lah. Memang takkan ada lah yang nak setuju dengan kita 100%. Maka hendaklah engkau hamba yang nak beribadat, hendaklah kau tinggalkan mereka itu. Asingkan diri, maksudnya asingkan diri daripada makhluk tadi, dan bercampur-campur dengan mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah. Apa-apa program yang tak ada faedah, yang sia-sia, yang tak ada manfaat, sama ada manfaat dunia pun tak ada, manfaat akhirat pun tak ada, tinggalkanlah. Jangan campur. Melainkan pada pekerjaan yang memberi faedah akan dikau, melainkan pada pekerjaan yang tidak dapat tiada daripadanya, yang memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu, kecuali dalam hal-hal yang tak dapat tidak. Makna kalau tak campur tak boleh. Kena campur ni. Kalau tak campur boleh jadi mudarat di kita contohnya. Tu tak dapat tidak, bolehlah. Ataupun sesuatu yang memberi manfaat, menuntut ilmu, solat berjamaah, solat Jumaat, majlis yang baik-baik, tu campurlah. Ada pun yang tak baik jangan campur. Tu cara dia. Uzlah dah. Dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu. Jauhkan diri daripada kejahatan mereka itu. Mereka itu makhluk. Dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabatmu akan dia, dan tiada menyesal atasmu duduk khidmat akan dia, dan berjinak-jinak engkau, makna hati engkau tu berjinak-jinak dengan kitabnya, dan melazimkan engkau akan dia. Siapa yang dimaksudkan ni? Iaitu Allah. Tinggalkanlah makhluk, kecuali campur dalam hal yang baik-baik. Dah nak tinggalkan makhluk, nak berkawan dengan siapa? Berkawanlah, bersahabatlah dengan Allah.
Berkawanlah dengan Allah, bersahabatlah dengan Allah. Apa maksud berkawan bersahabat dengan Allah? Iaitu berkhidmat kepada Allah. Sibukkan diri dengan ibadat. Sibukkan diri dengan ibadah kita. Itu di antara cara yang ulama pesan bagaimana kita nak menjauhkan diri daripada makhluk. Sibukkan diri dengan ibadat. Susun jadual. Pagi pergi kerja. Balik pukul 5. Kerja tu ibadat. Pekerjaan kita tu ibadat. Niaga, kerja sendiri, kerja swasta, kerja kerajaan. Itu ibadat. Tapi Imam Ghazali kata kalau kita bekerja, mencari rezeki yang halal itu, kalau niatnya untuk ibadat, baru jadi ibadat. Tapi kalau kita cari rezeki yang halal bukan untuk ibadat, niat kita untuk nak berseronok, dia tak jadi ibadat. Sebab itu betulkan niat kita dalam mencari rezeki. Buat seperti yang ulama ajar. Jangan risau dengan kita membetulkan niat kita, tetap kita akan dapat rezeki daripada Allah. Sebab kalau kita tak niat seperti itu, kita bimbang benar apa yang dikatakan oleh ulama tadi. Barang siapa yang mencari rezeki yang halal, niatnya bukan untuk ibadat, tapi untuk berseronok, boleh menunaikan segala keinginan hawa nafsu. Bila dapat duit, bila dapat gaji, boleh enjoy, boleh seronok, maka kata ulama tak jadi ibadat pekerjaan kita. Kerana pekerjaan kita itu dengan niat untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Nak penuhkan keinginan nafsu. Apa keinginan nafsu? Nak bersuka-suka, nak berseronok-seronok, nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah, nak selesa. Itu nafsu. Dibetulkan niat kita. Betulkan niat kita. Betulkan niat kita dalam mencari rezeki. Aku bekerja ni kerana nak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah bagi ni, gaji yang Allah bagi ni, mudah urusan ibadat aku dan anak bini aku. Niat macam tu. Jangan kita niat aku bekerja ni, aku berniaga ni, aku bekerja ni, bila dapat rezeki aku boleh nak berseronok-seronok, menunaikan keinginan nafsu. Itu tak jadi ibadat, itu jadi maksiat, kata ulama. Jadi betulkan niat kita dalam mencari rezeki. Baik. Maka daripada pagi sampai pukul 5 tu dikira ibadat lah tu. Kalau kerja 5 jam, kalau kerja 6 jam, kalau kerja 8 jam tu ibadat lah. Tapi kalau niatnya salah tadi, tak jadilah ibadat 8 jam tadi dah. Jadi sia-sia. Betulkan niat. Betulkan niat. Istighfar dengan Allah. Dulu kita tak tahu. Dulu kita niat kita bermati-matian kerja cari rezeki sebab nak berseronok-seronok. Bila ada duit, mau ulang mudah, nak enjoy, nak gini. Adakah itu ibadat? Itu kan ibadat, itu hawa nafsu. Sebab tu ulama suruh jaga niat. Innamal a'malu binniyat. Saya berniaga, jual sayur dari pagi sampai petang. Niat saya buat apa nak cari duit ni, buat apa berniaga daripada pagi sampai petang ni jual sayur ni. Bila saya dapat duit senang lah, saya nak enjoy. Apa saya nak, boleh pakai yang mahal-mahal, boleh, nak pergi jalan-jalan, boleh. Adakah itu ibadat? Itu seronok, namanya nafsu. Itu nafsu. Dibetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesilapan kita dalam niat mencari rezeki kita. Memang halal, tapi kalau niatnya salah tak jadi ibadat. Walaupun halal. Makan, kita makan tu. Kenapa nak makan? Supaya tubuh badan sihat. Pada adatnya, hukum asbabnya, dengan makan minum boleh jadi sihat. Kenapa pula nak sihat? Baru boleh berseronok. Kalau sakit nak seronok macam mana? Adakah jadi ibadat makan dia? Tak. Kerana niat dia makan tadi, nak sihat tadi, kerana nafsu dia yang nak berseronok hidup atas dunia. Dengan kesihatan yang Allah bagi, dia boleh hidup dengan seronok. Seronok atas dunia ni, seronok sebab sihat tu nikmat. Tiba-tiba dia salah gunakan nikmat sihat dia. Dia gunakan nikmat sihat dia untuk melupakan Allah, untuk menjauhkan diri daripada Allah, untuk mengikut keinginan hawa nafsu dia. Dengan sihat yang Allah bagi,
Maka makan, contohnya makan, walaupun makan makanan yang halal tapi dengan niat nak jaga kesihatan supaya boleh seronok mengikut keinginan hawa nafsu, maka makannya itu bukan ibadat. Itu contoh dia. Samalah macam tadi, kita bekerja sebab apa? Supaya dapat duit, nanti boleh berseronok hidup atas dunia. Tak jadi ibadat. Betulkan niat kita. Istighfar dengan Allah, mengaku bersalah, jangan risau. Allah Ta'ala tu Tuhan yang sangat-sangat maha pengampun. Sebab itulah Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu sebab apa? Sebab Allah tahu kita ada silap. Sebab Allah tahu kita banyak silap, kita banyak salah. Sebelum ni kita syok sendiri. Sebelum ni kita berjalan dengan ibadat ni ikut nafsu, bukan ilmu. Sebab tu Allah pilih kita dengan kasih sayang dia. Padahal tidak wajib Allah memilih kita menjadi penuntut ilmu. Tapi dengan kehendak Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kemuliaan Allah, Allah kehendak pilih kita. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita banyak buat benda yang sia-sia kerana tidak berpandukan ilmu. Kadang-kadang kebaikan yang kita buat tak jadi ibadat sebab kita beribadat bukan dengan ilmu tapi dengan nafsu. Allah Ta'ala suruh taubatlah. Bila kita dah tahu, bila Allah dah tunjukkan kesilapan dan kesalahan kita, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, kau akan dapat yang mana Allah Ta'ala itu Tuhan yang sangat-sangat maha pengampun, dan Allah akan gantikan kesilapan dan kesalahan tu dengan ganjaran pahala yang lebih baik lagi. Jangan risau. Jangan kata Allah tak boleh ganti. Dia maha kaya. Sebab tu Allah suruh taubat. Kalau kita bertaubat, Allah ampunkan dosa dan Allah gantikan dengan ganjaran pahala yang lain. Jangan kata Allah tak boleh. Allah maha kuasa, Allah maha kaya. Allah pujuk kita supaya kok mana-mana pun kembalilah kepada Allah. Bila Allah ampunkan, Allah akan gantikan dengan kebajikan yang lain. Maka rugilah kalau kita tak nak kembali kepada Allah, rugilah kita. Sedangkan Allah Ta'ala sangat-sangat nak mengampunkan kita. Jadi betulkan niat kita dalam mencari rezeki. Dan kau jauhkan kejahatan mereka itu, dan kau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan. Lebih baik kau bersahabat, lebih baik kau mendekatkan diri, lebih baik kau berkhidmat kepada sesuatu yang tidak akan merugikan persahabatan, iaitu Allah. Tak rugi. Siapa yang dekat diri dengan Allah, dia takkan rugi. Dia takkan rugi. Siapa bersahabat dengan Allah dengan makna khidmat, sibukkan dirinya dengan ibadat, buat apa yang Allah suruh pada zahir, buat apa yang Allah larang, tinggalkan apa yang Allah larang pada zahir. Usaha hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang Allah perintahkan. Usaha bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang Allah benci. Jangan risau. Jangan risau, pasti dia akan mendapat kebaikan, pasti dia akan dapat kebajikan, tak merugikan. Dan tiada menyesal atamu duduk berkhidmat akan dia. Siapa yang bermati-matian berkhidmat kepada Allah. Apa maksud berkhidmat kepada Allah ni? Ibadatlah. Ngaji, semayang, jaga aurat, taat ibu bapa, taat suami cari nafkah yang halal. Selain daripada tu, didik anak bini dengan agama. Itu khidmat pada Allah lah tu. Itu berkhidmat pada Allah lah tu. Allah yang suruh buat benda-benda macam tu. Jadi orang yang menjalankan tanggungjawab tadi tu, yang melakukan, membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, itulah yang dimaksudkan dengan berkhidmat kepada Allah. Dia takkan menyesal. Orang yang khidmat dengan Allah ni, dia takkan menyesal. Tapi kalau kita khidmat dengan makhluk tadi, kita akan menyesal. Sebab apa? Makhluk ni tidak menyempurnakan janji. Ada yang dah penat-penat khidmat, akhirnya kena tipu. Habis modal begini begitulah kena tipu. Tak dapat apa yang kita nak. Itulah makhluk. Dan tiada menyesal atamu duduk berkhidmat akan dia, yakni Allah. Dan berjinak-jinak engkau. Makna lawan bagi berjinak apa? Liar. Siapa yang meliarkan dirinya daripada Allah, rugilah serugi-ruginya. Siapa yang jinak dengan Allah, makna dekat dengan Allah, tak liar dengan Allah, maka dia takkan rugi. Dia akan beruntung. Dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya.
dengan Al-Quran, suka baca Quran, mengamalkan hukum hakam di dalam Al-Quran, dan melazimkan engkau akan Quran, maka adalah engkau itu di dalam tiap-tiap kelakuan melihat daripadanya tiap-tiap keelokan. Kalau demikian, makna setelah demikian, kalau kau sibukkan diri kau berkhidmat dengan Allah, bersahabat dengan Allah, berkawan dengan Allah, maka kau akan pastikan, kau akan dapat melihat bahawanya kau akan duduk di dalam tiap-tiap keelokan dan kelebihan daripada kurnianya, yakni anugerahnya Allah. Kau akan dapat pelbagai kebaikan, kau akan dapat pelbagai kebaikan, kebajikan dengan asbab pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, asbab daripada khidmat kau tadi tu, hamba tadi tu kepada Allah, dan engkau akan dapat dia di Allah pada tiap-tiap kedatangan kepayahan di dalam dunia dan akhirat. Kau akan dapat, kau akan temui bantuan dan pertolongan Allah. Kau akan dapat, kau akan jumpa dengan pertolongan Allah apabila kau duduk di dalam kepayahan. Bila kau duduk dalam kepayahan, kau akan dapat, kau akan lihat datangnya bantuan dan pertolongan Allah. Allah datangkan pertolongan itu macam-macam cara. Macam-macam cara Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Macam-macam pertolongan. Kalau betul-betul dia khidmat pada Allah, ikhlas sungguh, dia bersahabat dengan Allah, khidmat dengan Allah tadi memang ikhlas sungguh, seolah-olah diwakafkan diri dia untuk agama. Dia ikhlas sungguh, tak ada kepentingan di dalam ibadat kecuali nak mencari redha Allah. Mudah-mudahan Allah redha dia sebagai hamba. Maka kau akan dapatlah tiap-tiap datangnya kepayahan tu akan datangnya pertolongan Allah. Masuk dalam golongan apa tu? Orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut gerun kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan jadikan jalan-jalan keluar daripada masalah, kepayahan, ketakutan yang dialami tadi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada pihak yang tidak disangka-sangkakan. Itu balasan baik daripada Allah kepada hamba-Nya yang takut kepada Allah. Di antara pertolongan Allah bagaimana? Di antaranya Allah menjadikan hatinya tenang walaupun menghadapi pelbagai kesusahan. Walaupun dia menghadapi pelbagai kesusahan, tapi hatinya tenang. Dia tak jadi stres. Dia tak jadi stres dengan masalah hidup dia. Itu pertolongan Allah lah tu. Pertolongan Allah lah tu. Dia boleh terima, dia boleh terima dengan hatinya, boleh terima, boleh redha dengan aturan Allah. Sedangkan kalau orang tengok dugaan ujian hidup ni berat, tapi bila dia dapat pertolongan Allah, dia jadi hamba yang redha walaupun hidupnya penuh dengan kesusahan. Redha, tak jadi masalah pun. Pada dia tu bukan masalah. Allah tolong dia. Itu di antara cara lah. Di antara cara Allah Ta'ala tolong hamba dia menghadapi masalah tu dalam keadaan hatinya sabar, redha dan syukur kepada Allah. Itu faedah bersahabat dengan Allah. Faedah berkhidmat dengan Allah. Jadi atur jadual kita. Pagi cari nafkah, balik petang, berehat sekejap, sambil-sambil tu dalam hati ingat dah malam ni ada kelas pengajian, pergi pula ngaji. Habis pukul 9 ibadat dah tu. Balik kan nak makan pula sebab nak jaga kesihatan supaya boleh teruskan ibadat lagi makan. Kan duduk berehat-rehat dengan anak bini. Allah suruh bergaul dengan anak bini dengan pergaulan yang baik, ibadat lagi. Bahkan nak tidur berehat pula, niat nak tidur berehat sebab apa? Besok nak jalankan tanggungjawab,
besok nak solat, besok nak cari rezeki yang halal, nak tunaikan sebab nak cari nafkah, ibadat lagi. Jadi dalam tak sedar dia sentiasa dalam ibadat. Jadi tak ada masa nak bercampur dengan manusia. Sebab dah disibukkan dirinya dengan ibadat. Itu cara kalau timbul soalan dalam hati kita macam mana apakah sesuatu perkara yang boleh menolong, membantu kita ni menguzlahkan diri daripada makhluk. Macam mana cara untuk kita mudah nak tinggalkan makhluk ni supaya kita tidak bergaul dengan makhluk pagi, petang, siang, malam. Caranya ulama pesan, sibukkan dirimu dengan ibadat. Bukan tak campur manusia langsung. Ni nampak tak ni? Ni kita datang kuliah ni bukan campur makhluk Bukan kita campur manusia ke ni? Campur manusia tapi dalam hal yang baik baik. Nanti solat Jumaat pula kalau ada kenduri-kenduri yang baik campur lagi. Bukan maksudnya uzlah ni tak bertemu manusia sama sekali dah. Bertemu manusia, bercampur manusia tapi dalam hal yang baik baik. Tu maksud dia. Bukan dengan syarat nak kena pergi naik atas gunung bawa anak bini kita duduk dalam gua kan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamaka haitsu tajahta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelihara olehmu akan Allah. Makna jagalah perhubungan kamu dengan Allah baik-baik. Jagalah perhubungan kamu dengan Allah baik-baik, sama ada laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun isteri ataupun anak-anak ataupun yang bujang. Jagalah perhubungan dengan Allah baik-baik. Pelihara, jagalah perhubungan. Jangan membuat benda-benda yang mendatangkan kebencian Allah. Jangan buat benda-benda ataupun gaduh. Jangan saling bersangka jahat, jangan saling berdendam. Jaga silaturahim atau jaga perhubungan sesama makhluk. Ni jaga perhubungan dengan Allah. Jangan buat benda-benda yang jangan buat sesuatu perkara yang mengundang kebencian Allah atas diri kita. Jaga. Kalau aku buat macam ni, Allah redha tak? Kalau aku buat macam ni, Allah redha tak pada aku Kalau aku buat macam ni, Allah redha tak? Kalau aku buat dengan makhluk begini, kalau aku bertindak begini dengan makhluk, Allah redha tak pada aku? Kalau dalam hati aku bersangka-sangka begini dengan makhluk, Allah redha tak pada aku? Kalau dalam hati aku ni ada dengki, dendam, Allah redha tak dengan aku? Kalau aku pakai macam ni, Allah redha tak dengan aku? Kalau aku bergaul begini, Allah redha tak dengan aku? Kalau aku cakap dengan perkataan yang begini, Allah redha tak dengan aku? Sebab apa tadi? Nak diteliti tadi? Sebab nak menjaga perhubungan dengan Allah. Sebab kalau kita suka cakap benda yang jahat-jahat, itu mengundang kebencian Allah. Kita mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati makhluk, mengeluarkan perkataan yang diharamkan oleh Allah, itu mengundang kebencian Allah. Maknanya kita tak jaga perhubungan dengan Allah. Jadi orang yang menjaga perhubungan dengan Allah, dia akan senantiasa beradab, berakhlak zahir dan batin. Dia bukan hanya memastikan akhlak yang zahir, bahkan akhlak yang batin, mana hatinya pun akan dititik beratkan. Itulah contohnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat berakhlak mulia zahir dan batin. Sejahat apa pun, sekeji apa pun yang dilakukan oleh umat ke atas diri dia tetap tidak ada sifat dendam dalam hati dia. Subhanallah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sangat-sangat mulia inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia. Bahkan dia berbuat baik pula kepada orang yang tidak berbuat baik kepada dia. Itu akhlak. Itu kata akhlak. Dia jaga perhubungan tu, jaga perhubungan dengan Allah. Barang siapa yang menjaga perhubungan dia dengan Allah, dengan sendiri dia akan menjaga perhubungan yang baik dengan sesama makhluk. Siapa yang berbuat baik dengan Allah, dengan sendiri dia akan berbuat baik kepada makhluk.
Siapa yang menjaga perhubungan dia dengan Allah, dengan sendiri dia akan jaga perhubungan dia dengan makhluk. Allah suruh tak putus silaturahim? Dah, Allah tak suruh putus silaturahim. Jadi, orang yang nak menjaga perhubungan dengan Allah, apa pesanan Allah? Jangan putuskan silaturahim. Jangan renggangkan silaturahim. Maka dengan sebab kita nak menjaga perhubungan kita dengan Allah tadi, jaga silaturahim, dengan sendiri silaturahim kita sesama adik-beradik jadi baik, saudara mara jadi baik, jiran tetangga jadi baik. Nampak tak? Sebab apa tadi? Kita nak jaga perhubungan kita dengan Allah. Sebab tu orang takkan membuat zalim selagi dia mengikut syariat Allah, dia takkan menzalimi sesiapa pun. Tapi kalau kita tak ikut perintah Allah, pasti ramai yang akan dizalimi oleh diri kita. Tu kita mengumpat orang, tu kita menzalimi orang, kita memfitnah orang, tu kita menzalimi orang. Kita meletakkan sesuatu tak kena pada tempat, kita mengaibkan dia, kita mendedahkan aib dia, kita mencerca dia. Tu nampak tak? Kita perbuatan zalim kita kepada orang lain. Tapi kalau dia adil, dia akan jaga aib saudara dia, dia akan simpan aib saudara dia, dia akan pastikan mulut dia menjadi asbab saudara mara dia jadi rapat, bukan mulutnya jadi asbab saudara mara dia jadi renggang. Tu orang yang jaga perhubungan dengan Allah. Siapa jaga perhubungan dia dengan Allah, dengan sendiri orang lain akan dapat manfaat daripada dia. Kalau dia tak jaga perhubungan dia dengan Allah, orang lain akan dapat mudarat. Dengan sendiri orang lain akan dapat mudarat. Tipu orang sini, tipu orang sana, pukul orang sini, pukul orang sana, maki orang sini, maki orang sana. Nampak tak? Sebab dia tak jaga perhubungan dengan Allah. Dia tak jaga perhubungan dengan. Kalau dia jaga, kalau suami itu tadi jaga perhubungan dengan Allah, anak bini ni akan maknanya duduk, dia akan tunaikan tanggungjawabnya seperti mana yang disuruh oleh Allah. Sebab dia nak jaga perhubungan dia dengan Allah. Dia tak nak Allah benci kepada dia, maka dia usaha menjadi suami yang bertanggungjawab seperti yang diperintah oleh Allah. Selain daripada mencari nafkah, memberi nafkah yang bangsa dunia, tempat tinggal, pakaian, makan, minum, dia akan pastikan anak bininya tidak ditinggalkan dalam kejahilan. Dia tak akan tinggalkan anak bini dalam kebodohan agama. Dia akan bagi didikan agama kepada anak bini dia. Sebab dia menjaga perhubungan dengan Allah. Tapi kalau tak jaga perhubungan dengan Allah betul-betul, kita tak akan menjalankan tanggungjawab seperti yang Allah Ta'ala suruh sebagai suami. Dia tak akan dapat menjalankan tanggungjawab kepada suami dia. Kalau isteri, dia tak akan dapat menjalankan tanggungjawab seperti yang Allah perintahkan ke atas dia. Sebagai seorang isteri, dia tak dapat tunaikan apabila dia tidak menjaga perhubungan dia dengan Allah. Tapi kalau dia jaga perhubungan dia dengan Allah, dia akan menjadi isteri yang salihah, dia akan menjadi isteri yang taat kepada suami dia. Dipelihara olehmu akan Allah, nescaya engkau dapat akan dia di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Ini hadis mutasyabihat ni. Jangan pakai zahir ni, jangan pakai zahir hadis ni. Kalau pakai zahir kan memberi faham kepada bahawasanya Allah Taala itu berpihak pula. Allah Taala itu berpihak pula. Tu nampak tu zahir ayat dia macam ni. Tajidhu amamak. Amamak ni zorah makan, tempat, depan. Ni berdepan, ni kita berdepan. Ni bertempat, berpihak, bertentangan. Bukan bermaksud siapa yang jaga perhubungan Allah, dia akan dapat Allah tu sentiasa duduk depan dia. Bukan. Rosak akidah nanti. Sebab tu ngaji tauhid, jangan tak mengaji tauhid. Kita ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan Asy'ari Maturidiyah, bila jumpa hadis dan ayat Quran yang mutasyabihat, wajib ditakwilkan. Wajib dipalingkan maksudnya kepada maksud yang menghilangkan kesamaran. Allah Ta'ala itu menyamai dengan sesuatu. Jangan pakai zahir. Di antara ciri-ciri fahaman yang sesat, di antara ciri fahaman-fahaman yang sesat, kalau kalian nak tahu, di antara ciri-ciri fahaman yang sesat, yang menyimpang daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah, mereka memakai ayat-ayat zahir. Mereka menggunakan makna zahir Quran dan hadis, yakni ayat-ayat mutasyabihat, dia akan pakai zahir, dia tak takwil. Dia terjemah ikut zahir, macam mana zahir ayat tu, itulah yang dia faham. Kalau macam ni,
Nescaya engkau dapat akan di Allah di hadapanmu. Memang Allah duduk belah depan lah. Tu pakai zahir maknanya. Sebab tu jangan ayat Quran hadis ni ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihah. Kalau yang muhkamah boleh pakai zahir. Tapi kalau mutasyabihat wajib ditakwilkan kepada makna, kepada maksud yang menjaga kesucian zat Allah daripada diserupakan dengan sesuatu. Ngaji sifat 20 tu. Jangan tak ngaji akidah. Ngaji akidah. Barulah kita boleh ambil manfaat dengan betul Quran dan hadis. Ngaji akidah, yang tak ngaji tauhid, ngaji cepat-cepat. Tauhid ni fardu ain, ngaji sifat 20 tu faham betul-betul. Sifat 20 ke sifat 13 ke salah satu tu lah. Dua-dua tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Ngaji situ nanti baru kita faham. Ayat Quran ni ada tempat boleh pakai zahir, ada ayat Quran dan hadis tak boleh pakai zahir, kena takwilkan. Kalau pakai zahir nanti boleh membawa kepada menyamakan Allah dengan sesuatu ni macam ni. Pelihara olehmu akan Allah ni jaya kau akan dapat dia Allah di hadapanmu. Siapa buat baik Allah ada duduk depan dia. Kan begitu. Maknanya apa? Orang yang buat baik, yang jaga perhubungan dengan Allah ni, dia senantiasa di dalam jagaan Allah. Dia sentiasa dalam jagaan Allah. Dia sentiasa dalam pertolongan Allah. Allah tak tinggalkan dia. Jangan risau. Allah takkan tinggalkan dia. Jangan risau. Orang yang jaga perhubungan dengan Allah, Allah takkan tinggalkan dia. Allah akan tolong dia. Allah akan sentiasa memberi bantuan dan pertolongan kepada dia. Tapi syaratnya hati dia kena yakinlah sungguh. Dan engkau ketahui bahawasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau. Wahai hamba-hamba Allah yang nak menuju kepada Allah, yang nak mencari bekalan akhirat sebanyak-banyaknya, taklah kau tahu, taklah kau yakin, taklah kau ingat bahawasanya setan itu tidak melupakan akan dikau. Setan tak pernah melupakan kita. Setan tak pernah leka dan tak pernah lalai nak merosakkan amal ibadah kita. Tu maksud dia. Setan ni dia takkan lupa untuk merosakkan perhubungan kita dengan Allah. Sebab tu dia selalu membisik-bisikkan di dalam hati. Dia selalu membisik-bisikkan di dalam hati supaya kita menurut bisikannya itu. Kalau nak beramal, dia bisik supaya jangan beramal. Kata ulama, setan ni dia ajak kita apa? Mula-mula dia ajak kita jadi kafir. Tinggalkan Islam. Jangan duduk dalam agama Islam, tinggalkan Islam. Kau akan bebas daripada pelbagai sempadan. Tinggalkan Islam. Susah duduk dalam Islam ni. Tak bebas. Itu ada batasan, tu ada batasan, tu ada batasan. Maka setan menghasut supaya tinggalkan Islam. Orang yang mendapat taufik dan penjagaan daripada Allah, dia takkan tinggalkan. Kerana dia yakin innad dina 'indallahil Islam. Mana mungkin aku nak tinggalkan Islam? Kerana Islam itulah satu-satunya agama yang diterima, yang diredai oleh Allah. Maka dia akan tetap dalam Islam. Mana dia selamatlah tu. Tapi ada yang gagal. Tak kurang juga ramai yang gagal dengan bisikan tadi, terpedaya. Murtad, tinggalkan Islam. Na'udzubillah min zalik. Itu yang tak dapat pertolongan Allah lah tu. Kita ni mujuk. Kadang-kadang ada orang stres sangat, timbul dalam hati, baik aku keluar lah. Baik kita keluar daripada Islam lah, susah dalam Islam ni. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, tak bebas. Kata setan, baik kau tinggalkan Islam. Bila kau tinggalkan, kau beres, kau nak buat apa pun boleh. Tapi orang yang dapat pertolongan dari Allah, dia tetap duduk istiqamah Islam. Kalau begitu tak apa, setan tak puas hati lagi. Baik kau nak duduk dalam Islam, tak apa. Kau tak payahlah nak susah-susah mentaati perintah Allah tu. Tak payahlah nak beribadat. Buat apa kau nak beribadat? Kau Islam. Garanti syurga dah. Yang masuk neraka, kekal neraka ni orang kafir. Kau Islam.
Garanti syurga dah. Buat apa nak sibuk-sibuk semayang lah, beginilah, begitu. Nak buat apa? Kalau dah garanti masuk syurga dah orang Islam. Dia hasut situ pula. Tak payah ambil ibadat. Orang yang dapat taufik daripada Allah, dia akan berkata apa? Ibadat itu mesti. Ibadat itu bekalan mati. Tak dapat tidak, aku mesti beribadat. Kerana ibadat itu adalah bekalan mati aku. Jadi tak dapat tidak, aku mesti beribadat. Baik. Adakah setan akan tinggalkan kita setakat tu? Tak, dia tak akan tinggalkan kita. Dia akan hasut pula. Membisikkan dalam hati kita supaya membuat sesuatu yang meruntuhkan ibadat tadi. Dia bisikkan dalam hati kita supaya jadi riak dalam ibadat. Dia bisikkan dalam hati kita supaya jadi ujub dalam ibadat. Dia bisikkan dalam hati kita supaya jadi takabur dengan ibadat. Kerana dengan adanya sifat-sifat macam tu dalam hati kita yang beribadat, ibadat yang kita buat tadi tidak layak, tidak berhak diberi ganjaran pahala oleh Allah. Makna dia tetap tidak ada bekalan mati juga. Dia tetap tidak akan ada bekalan mati juga, walaupun pada zahirnya bersibuk dah, berbimbang dah, beribadat kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Tapi oleh kerana ada benda-benda yang Allah benci dalam hatinya, kerana termakan pujuk rayu daripada syaitan tadi, dia menjadi hamba yang riak dalam ibadat, sum'ah dalam ibadat, ujub dalam ibadat, tak dapat apa daripada ibadat yang dia buat. Penat sajalah, dapat kepenatan sajalah, letih sajalah, lelah sajalah, tapi bekalannya tetap takkan ada. Sebab tu kita kena hati-hati, kena cermat. Kadang-kadang kalau macam isteri ni banyak pahala. Isteri ni dia tak payah tahajud pun pahalanya banyak. Dia tak payah duha pun, dia tak puasa Rejab pun pahala dia banyak. Orang perempuan dia jaga yang wajib-wajib, jaga aurat dengan sempurna, jaga maruah dia dengan sempurna, taat dengan suami. Syurga dah lah tu. Tak ada baca Quran pun orang perempuan, dia tak ada baca Quran, tak ada duha, tak ada Quran, tak ada qiyamul lail. Bila suami dia balik, dia khidmat dengan suami dia. Dia khidmat apa yang suami dia suruh, selagi tak menyalahi syariat dia ikut, dia buat. Dia tak ada bersibuk nak baca Quran, nak baca wirid, tak ada. Ibadat dia mengabdikan diri pada suami dia tadi. Tapi orang perempuan yang taat macam ni, isteri yang macam ni, sangat-sangat dicemburui oleh syaitan. Sangat dicemburi oleh syaitan. Dahlah tak berpenat-penat buat ibadat, semayang sunat macam-macam, tapi Allah Ta'ala bagi dia pahala. Bahkan Allah Ta'ala janji, esok masuklah syurga mana-mana pintu yang kau nak. Syaitan tak puas hati. Dia akan bisikkan dalam hati si isteri, membuat benda-benda yang menjadikan asbab pahala amalannya itu dihapuskan oleh Allah. Dia bisikkan situ. Cakap macam ni dengan suami. Cakap macam ni dengan suami. Lalu isteri tadi tu contohnya yang tak sabar, melawan dugaan dalam hatinya, lalu keluarlah perkataan daripada mulutnya, aku tak heran kalau kau ni tak ada dalam hidup aku. Habis pahala semua. Dia cakap dengan lelaki dia, aku tak heran kalau kau tak ada dalam hidup aku pun aku tak peduli. Aku tak heran pun kalau kau tak ada. Aku boleh berdiri dengan sendiri. Habis pahala amal kebajikan. Nampak tak syaitan punya khianat. Sebab tu kita kena tahu. Kena tahu cara syaitan nak menjahanamkan amal ibadah kita. Itulah dia musuh yang sebenar-benarnya. Kita kena hati-hati, kena peka. Sebab syaitan ni dia tak puas hati dengan amal soleh yang dilakukan oleh hamba. Sebab syaitan ni sifatnya hasad dan dengki. Biar sama-sama tidak masuk syurga, biar sama-sama tak mendapat nikmat syurga. Kerana mereka dah confirm, Allah Ta'ala dah garanti, Allah dah janji, mereka itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah, takkan masuk syurga. Maka syaitan, iblis dan kawan-kawan dia tadi, nafsu, dia takkan redha dengan kita. Dia akan hasut, dia akan cuba hasut, pastikan yang kita anak Adam ni takkan dapat menikmati syurga seperti mereka juga. Biar sama-sama tak dapat tu dengki. Maka dia macam-macam lah umpan yang ditabu tadi tu. Macam-macam, dia tabu sini, dia tabu sini, tak boleh sini, dia cuba sini, tak boleh sini, dia cuba sini, tak boleh sini, dia cuba sini. Tu syaitan. Jadi kita kena tahu bagaimana cara syaitan nak merosakkan amalan kita.
Jadi bagi orang yang tahu, dia tahu dah, oh ini kalau aku cakap macam ni, bersihlah buku amalan aku, kosong tadi. Allah Ta'ala tolak segala amal kebajikan khidmat aku selama ni dipadam oleh Allah. Oh aku tak nak, bukan senang, nak kerah tenaga. Pagi sampai malam, malam sampai ke malam, orang perempuan ni pejabat dibuka 24 jam. Tak sama macam laki-laki, orang perempuan ni pejabat dibuka 24 jam. Pukul 3 pagi, 2 pagi. Awak-awak saya haru lah, tolong buat air je. Pergi buat air 2 pagi. Jadi pahalanya sangat-sangat banyak. Sebab itulah kena sayangkan pahala tu, sebab bukan senang nak dapat. Orang yang sayang pahala, dia akan jaga. Dia akan jaga, oh aku tak boleh cakap. Marah setara mana pun, timbul perasaan marah, dia akan jaga. Tak nak cakap benda yang sepatah dua, jadi asbab terbatal segala pahala. Jadi sabar, dia tahan. Macam mana? Nabi ajar dah, ulama ajar dah, kalau timbul kemarahan macam mana nak buat, istighfar, ambil wuduk, ingat Allah, minta berlindung dengan Allah tu. Cara sebab apa? Nak jaga ibadat tadi. Tak nak dengan sebab perkataan yang 2-3 patah ni, habis licin. Bayangkan, lepas dia lafazkan perkataan tu, datang ajal ni. Apa yang dia nak buat balik? Fardu takdir lah. Lepas dia cakap, aku tak heran lah, kau ni kalau tak wujud dalam hati aku pun, kau ni memang tak pernah buat baik dengan aku pun. Bersih pada amal ni, datang pula malaikat maut cabut nyawa ni. Matilah dalam keadaan fakir, miskin, muflis, bawa dosa sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu, Nabi pesan kita ni kena ingat mati banyak bah. Kena sentiasa ingat mati, supaya kita boleh terselamat daripada benda-benda yang boleh merosakkan pahala ibadat. Kerana selalu kena ingat mati. Aku ni kalau mati, mati terkejut. Mati terkejut. Kalau kita orang soleh tak apa. Kalau kita orang soleh, hati bersih, bertakwa, berakhlak, zahir batin, mati terkejut, oh itu satu nikmat yang sangat baik. Tapi mati terkejut ni kalau nisbah orang fasik, nisbah orang fasik, mati terkejut ni celaka yang sangat-sangat celaka dah. Mati terkejut, nisbah kepada orang ahli maksiat, nisbah kepada orang fasik, mati terkejut tanpa petanda ni, mati tanpa petanda tu maksudnya. Rambut tak beruban, mati dah. Tak ada sakit apa-apa, mati dah. Tu mati. Mati ni dia ada alamat dan ada yang tidak mendapat alamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu, maksud dia, malaikat maut ni dia akan hantar utusan kepada orang-orang yang akan dicabut nyawa. Di antara utusan-utusan malaikat maut, iaitu mana? Iaitu mana? Sakit. Sakit tu utusan malaikat maut. Utusan dia dah tu. Kata ulama, makin banyak utusan dia sampai, bila makin banyak kita terima utusan tadi, itu petanda malaikat maut semakin dekat, semakin dekat. Rambut beruban dah, gigi rongak dah, tenaga lemah dah, mata rabun dah, telinga pekak dah. Tu makin banyak petanda menunjukkan malaikat maut dah semakin dekat. Pernah satu ketika di kalangan Nabi, ada seorang Nabi, dia bertemu dengan malaikat maut. Dia kata, malaikat maut, nanti kalau kau nak datang cabut nyawa aku, tolonglah bagi tahu aku. Jangan kau datang tiba-tiba sentap nyawa aku. Bagi tahu dulu, kalau kau nak datang cabut nyawa aku, kau bagi tahu supaya aku buat persiapan. Kata malaikat maut, baiklah. Lepas daripada tu 10-15 tahun lepas daripada tu, malaikat maut tadi datang. Malaikat maut tu datang dengan tujuan nak cabut nyawa Nabi tadi. Lalu Nabi tu kata, bukankah dulu aku dah pesan kalau nak datang bagi tahu? Kenapa hari ni kau datang nak cabut nyawa aku tanpa bagi tahu? Kata malaikat maut, aku dah bagi tahu. Mana tu uban di atas kepala engkau? Uban di atas kepala engkau itulah utusan daripada aku bagi tahu yang mana kau dah dekat nak mati. Sebab tu sebenarnya tak bagus perbuatan duk cabut uban tu, kata ulama. Maknanya kau tak suka dengan tanda-tanda kematian. Kau masih lagi tak boleh terima hakikat yang kau dah dekat dengan mati. Allahu Akbar. Jadi makin banyak petanda dia tu, makin dekat dah. Tak apalah tu. Itu sebenarnya nikmat rahmat daripada Allah tu. Ada petanda, kita tengok, dah ada uban. Dah ada uban. Cabut Cabut selai, besok tengok 5 helai pula dah. Cabut gatal kepala. Nak khabar macam mana gatal garuk lah. Sampai tak larat cabut dah.
Ah, maknanya Allah nak ingatkan juga yang kau nak sampai kau nak buang tanda-tanda kematian tadi, buang selai tumbuh 5, cabut 5 jadi 15. Maknanya Allah nak ingatkan juga kau dah nak mati, kau dah nak mati, kau dah nak mati, buat persiapan, bersihkan hati, baiki perhubungan sesama makhluk. Nak mati dah, apa tu gigi pula patah, gigi cabut gigi. Datang lagi utusan, mata pula dah dulu terang macam mata helang sekarang rabun dah, power makin bertambah power spek mata ni. Tanda-tanda tu. Tu sebenarnya itu rahmat daripada Allah nak ingatkan kita, buatlah persiapan cepat sebab utusan malaikat maut tu dah banyak kau terima dah. Utusan malaikat maut tu kau dah banyak terima dah. Dulu makan rasa sedap, sekarang dah makan rasa tawar hebel dah. Itu tak kena, ni tak kena. Dulu pantang suap je kena dia nafsu kita. Sekarang payah. Lauk sodak-sodak pun orang bukan main ramai pergi kedai tu makan. Kita boleh makan apa rasa ni. Tu. Padahal viral kedai tu. Apa ni? Apa ni? Tu. Allah dah ambil dah. Maknanya petanda-petanda malaikat maut nak datang tu dah banyak. Itu rahmat besar bagi orang yang bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya mereka boleh bersegera bertindak, buat persiapan. Hati kotor bersihkan cepat-cepat, akidah tak tahu ke mana hala belajar akidah betul-betul. Syariat banyak tak buat, patuhi syariat usaha. Kalau ada banyak bergaduh, banyak apa, baiki silaturahim, paling tidak saling memaafkan sudah. Sudahlah, aku ni nak mati dah. Utusan surat daripada malaikat maut dah banyak dah ni dapat ni. Tapi ada yang tak dapat alamat langsung. Ada yang tak ada alamat langsung, tak ada utusan pun. Dia dah datang terus cabut nyawa. Muda lagi, rambut hitam lagi, gigi kukuh lagi, selera makan. Masih macam harimau lagi, selera. Pantang melintas kita terekam, tak ada tolak-tolak dah. Mati dah. Mudah lagi budak tu. Mudah lagi budak tu. Maka mati di sisi orang yang mati terkejut, bagi orang yang baik, itu satu rahmat, satu nikmat yang sangat besar bagi diri dia. Kerana bila datangnya kematian, terus dia mendapat nikmat-nikmat yang Allah janjikan atas diri dia. Sebab dia orang yang senantiasa dalam persiap. Dia sentiasa jaga diri dia, dia sentiasa jaga hati dia. Takut kalau terjatuh dalam maksiat, dia bukan tak buat maksiat, dia buat maksiat, dia manusia. Tapi bila terjatuh sebagai tanda-tanda sebagai orang yang buat persiapan mati ni, bila dia terjatuh dalam dosa maksiat, cepat-cepat dia kembali kepada Allah. Dia tak berani nak peram dosa ni sampai 2-3 hari dah. Tengok macam para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adil. Setiap kali mereka kalau terjatuh dalam maksiat, waktu tu juga dikembali bertaubat kepada Allah. Itu tanda orang adil. Orang adil ni, dia tak simpan dosa lama. Hari ni buat, waktu tu buat, lepas daripada tu selesai buat, waktu tu juga dia menyesal atas dosa. Dia minta ampun dengan Allah. Itu orang adil. Jadi orang ni memang sentiasa dalam persiapan. Maka sangat-sangat beruntunglah bila datangnya kematian dalam keadaan dia memang sentiasa membuat persiapan. Tu untungnya. Datang terkejut, mati, tak peduli, dapat nikmat. Tapi kalau orang fasik, orang fajir, ahli maksiat, datangnya mati ni celaka yang sangat besar lah, na'udzubillah min zalik. Tak ada persiapan, tak ada persiapan langsung. Tengah sedap-sedap berdengki datang mati, tengah sedap-sedap mengumpat datang mati, tengah sedap-sedap hati penuh dengki dendam, mati. Dalam keadaan tak semayang, mati. Dalam keadaan tak mengaji, mati. Tak sempat nak buat persiapan apa-apa, dah nak kata apa dah. Na'udzubillah min zalik. Dan engkau kena tahu, kita kena tahu, semua kita kena tahu bahawasanya syaitan itu tak pernah melupakan kita, yakni sentiasa cari jalan nak merosakkan perhubungan kita dengan Allah. Kena hati-hati, kena peka. Adalah ia syaitan amat jahat, senyata telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikau. Sebenarnya telah tersunyi dirinya syaitan tadi tu bagi berseteru. Makna dia tak menunjukkan permusuhan tu di antara kita, dia tak tunjukkan, dia tak zahirkan.
dan minta berlindunglah engkau dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah. Maka kita sebagai hamba yang lemah, yang dhaif ni, hendaklah sentiasa minta perlindungan dengan Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha mentadbir sekalian makhluk. Minta berlindung, ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan syaitan yang menipu daya. Selamatkanlah aku daripada syaitan, godaan syaitan yang nak merosakkan pahala amal kebajikan. Selamatkan aku daripada syaitan yang nak merosakkan perhubungan silaturahim. Selamatkanlah, ya Allah, jauhkanlah, selamatkanlah, ya Allah. Sebab kita tak kuasa. Kita tak kuasa, kita lemah, kita dhaif. Kita tak ada kuasa nak berdepan dengan musuh yang nama syaitan ni. Syaitan ni makhluk yang hebat kerana dijadikan oleh Tuhan yang maha hebat. Tapi hebatnya syaitan ni bukan hebat kepada baik lah, hebat yang tak baik. Dalam bab menipu tu syaitan memang hebat, memang bidang dia, memang Allah cipta memang untuk itu. Sebab tu kita kena minta berlindung dengan Allah. Minta berlindunglah engkau dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah dan keras daripada syaitan, daripada anjing ini yang kena laknat. Syaitan tu ibaratnya macam anjing. Ya Allah, peliharalah daripada kejahatan syaitan ni macam anjing. Sebab kalau kau tak pelihara, habislah kita. Dan jangan lalai engkau daripada tipu dayanya dan pukatnya. Kau jangan terpedaya, kau jangan leka dengan perangkap-perangkap yang dia pasang. Kau jangan leka. Jangan leka. Dia sentiasa memasang jerangkap-jerangkap agar kau gagal, agar kau binasa. Jadi pesan Imam Ghazali, jangan kau leka, jangan lalai. Jangan sesekali lalai. Dalam ibadat tu sendiri ada perangkap dia. Dalam solat tu sendiri ada perangkap dia. Dalam baca Quran tu ada perangkap. Dalam mengaji, mengajar tu ada perangkap dia. Maka kau jangan tak perasan. Kau jangan tak perasan. Ni tengah-tengah mengaji ni. Ada perangkap dia pasang. Berasa hebat. Berasa hebat dengan perkataan kita. Mudah-mudahan orang kagumlah dengan apa yang aku cakap ni. Habis. Mudah-mudahan yang dengar ni, yang sedang ikut ni kelas ni, mudah-mudahan mereka ni kagumlah dengan perkataan-perkataan yang keluar daripada aku ni. Habislah hancur lebu, dapat penat je lah kau. Dapat sakit suara je lah, dapat sakit tekak je lah. Ganjarannya tak dapat kerana dalam hati kau mengharap-harapkan puji-pujian daripada makhluk. Dalam ibadat tu, dalam ibadat tu ada tu. Yang mengaji pula perasan hebat jadi orang mengaji. Ini orang lain semua tak boleh pakai ni, tak mengaji. Aku pagi, petang, siang, malam sibuk dengan kuliah. Habis. Halus sangat dia punya permainan tu. Halus sangat-sangat. Tu minta berlindunglah, Allah je lah yang boleh selamatkan kita. Dengan belah kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah kesian kita. Mudah-mudahan Allah kesian. Mudah-mudahan kita dapat kasihan belah Allah. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya dan pukatnya. Pukat ni mana perangkap lah. Jangan leka perangkap dia tu. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah ta'ala. Macam mana cara nak tolak dia? Selalu banyak-banyakkan ingat kepada Allah. Banyak-banyak mengingati Allah. Lidahnya selalu sebut, hatinya pun selalu sebut, ya Allah dalam hati, ya Allah, ya Karim, ya Allah. Minta, ya Allah tolonglah, ya Allah aku ni sentiasa berhajat berkendak kepada kau, ya Allah tolonglah, janganlah kau tinggalkan aku ni walau sedetik pun. Tolonglah aku ni supaya taat kepada kau zahir dan batin, bimbinglah aku zahir dan batin. Untuk kita solat tu, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah aku jalan yang lurus, yakni bimbinglah zahir dan batin aku, ya Allah, jalan lurus. Jangan kau bimbing zahir sahaja, tapi hati aku ni sebaliknya, ya Allah, bimbinglah zahir dan batin aku. Jadikan aku ni orang yang taat, yang beradab, yang berakhlak zahir dan batin, ya Allah. Itu kita baca tu, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah aku jalan yang lurus, bimbinglah kami jalan yang lurus, makna bimbinglah zahir dan batin kami, ya Allah. Barulah supaya selari, supaya selari, zahirnya taat, hatinya pun taat. Zahirnya patuh, hatinya pun patuh kepada Allah. Jangan zahirnya patuh dah, zahirnya sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, mengaji, mengajar, qiyamul lail, puasa Rajab, Isnin, Khamis, macam-macam, derma sini, derma sana, sedekah subuh, hati busuk.
hati hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam dan macam-macam lagi. Ni tak selari. Ni tak selari. Zahir je nampak taat, tapi batinnya menyimpang ke tempat lain. Wal'iyadzabillah min zalik. Sebab tu kita nak dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Maka engkau tolakkan dia. Maknanya kena banyak-banyak berzikir. Banyak berzikir, berlatih zikir. Jangan malu, jangan segan. Kenapa nak malu kita nak berzikir? Jangan malu nak pegang tasbih. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk tak. Kenapa nak malu? Jangan malu. Nak buat ibadat, jangan malu. Tak salah kita nak menunjukkan kebaikan agar ditiru oleh orang lain. Kita membuat kebaikan, sesuatu kebaikan dengan niat supaya orang lain tiru kebaikan tu. Tak apa. Yang tak bolehnya menunjuk-nunjuk kebaikan supaya dipuji-puja, supaya dikagumi. Itu salah. Menunjuk-nunjuk salah. Tapi kalau menunjuk kebaikan dengan niat supaya ditiru, itu kebaikan. Berlatih, berzikir. Biarlah hati kita tak ingat pun. Mulutnya latih selalu sebut. Lepas tu amalkan zikir sir, hati kita tu selalu duk sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah dalam hati. Supaya hati kita tu tadi tidak kosong. Sebab hati ni bila kosong je masuklah setan. Hati kita ni bila leka je Allah, masuklah setan tu je dia. Dia pantang lepa je. Pantang lepa, masuklah setan, masuklah setan, masuklah nafsu. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya dan pukatnya, maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah ta'ala. Ni majlis ilmu ni majlis zikir lah ni. Zikir tu maksudnya umum. Luas makna zikrullah tu mengingati Allah tu. Sama ada dengan menyebut lidahnya la ilaha illallah bertahlil, menyebut perkataan-perkataan yang mengandungi lafzul jalalah, ya Allah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, itu zikrullah. Ataupun kata ulama, majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Bahkan majlis ilmu itu adalah zikir yang wajib. Majlis ilmu fardu ain itu zikir yang wajib. Adapun kita bertahlil la ilaha illallah itu sunat. Tapi duduk dalam majlis ilmu belajar fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, itu zikrullah yang wajib. Dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Maka bahawasanya mudah apabila nyata daripadamu bersungguh-sungguh lelaki. Makna lelaki ni kinayah daripada orang yang bersungguh-sungguh nak mencari redha Allah. Dia perempuan tapi semangat dan hemah dia tu, tak mengalah. Maka dia diibaratkan seperti lelaki. Dia perempuan tapi hemah dia. Dia berperang dengan nafsu dia tu. Dia berperang dengan nafsu dia, nak mengajak dia buat benda-benda yang tak baik tu, berkata benda-benda yang tak baik, dia berperang, dia tak mengalah. Dia adalah rijal, dia lelaki. Dia lelaki. Tapi sebaliknya kita lelaki, memang lelaki tapi semangatnya lemah, hemahnya lemah, harapannya lemah. Pondan tu bukan lelaki, bukan lelaki, tu pondan dalam ibadat. Pondan tak boleh kawal kesabaran, tak boleh kawal kemarahan, pondan. Sebab orang yang betul-betul gagah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang boleh kontrol dirinya apabila timbul kemarahan dalam hati dia. Sehingga kemarahan dalam hati itu tidak membinasakan dirinya, tidak membinasakan amalnya. Sebab dia boleh jaga, dia boleh kontrol, dia sabar. Sabar. Padahal macam gunung api, gunung berapi nak meletup, dia sabar, tahan. Itulah segagah-gagah, sehebat-hebat manusia. Itulah orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iktiraf dia orang kuat. Nabi iktiraf dia orang kuat. Bukan orang yang kuat tu kalau bertarung 1 lawan 5 terbang 5. 1 lawan 10 terbang 10, dia belasah. Nabi kata bukan tu orang kuat. Orang kuat bila datang kemarahan dia boleh kawal diri dia. Sehingga kemarahan dalam hati ni tadi tidak membinasakan diri dia, tak membinasakan orang lain, tak membinasakan amal kebajikan dia. Itu orang yang hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik lelaki baik perempuan, sabar sehingga pahala amal kebajikan itu sentiasa selamat, sentiasa terpelihara dia. Sebab dia sabar tadi. Kalau nak ikut, nak cakap ni boleh cakap je, tapi sabar, tahan. Sehingga pahala kebajikan dia tadi tu sentiasa selamat. Bila dia mati, bawalah kebajikan yang banyak tadi.
sebab kau pandai jaga. Kau sabar jaga pahala tadi tu. Kau sabar jaga pahala tadi tu. Kau tahan sebab kau tahu kalau kau buat macam ni akan binasa pahala amal. Kalau kau cakap macam ni akan binasa pahala amal. Nak buat amal tu bukannya senang, nak kena perang dengan nafsu, dengan dunia, dengan makhluk macam-macam lagi. Buat baik orang kata, nak tahan telinga lagi orang kata, banyak dah tu pahala tu. Apa kau ni jadi bodoh ni? Kau taat sangat dengan laki kau buat apa? Ada jenis syaitan macam tu. Ada jenis syaitan macam tu. Yang kau nak taat sangat dengan laki kau ni buat apa? Orang ajar jadi baik. Orang suruh ajar jadi bini baik. Dia ajar orang ni supaya jadi bini yang derhaka pada suami. Dia bukan ada kat rumah tu. Yang kau nak ikut sangat kataan dia, buat apa jadi bodoh? Na'udzubillah min zalik. Tu tadi kata tu. Nampak? Nak menolong ibadat memang tak ada. Nak merosakkan ibadat ada manusia ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, petunjuk, hidayah kepada kita semua. Perbaiki ya Allah. Maka bahawanya mudah apabila nyata daripada bersungguh-sungguh lelaki. Lagi amat harap akan pertolong Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawanya ia syaitan tiada baginya mengeras atas mereka yang percaya, yakni akan Allah Ta'ala. Makna syaitan dia tak boleh mengerasi, syaitan dia tak boleh menewaskan, syaitan dia tak boleh mengalahkan, syaitan dia tak boleh memberi mudarat akan orang-orang yang yakin dengan Allah. Orang yang yakin dengan bantuan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, syaitan takkan dapat mengalahkan dia. Dan atas Tuhan mereka itu berserah diri mereka itu. Orang yang bulat hatinya berserah kepada Allah, syaitan tak boleh tewaskan dia. Jadi faham di sini, orang yang tak yakin dengan pertolongan Allah, orang yang tak berserah diri kepada Allah akan sentiasa dikalahkan, dipermain-mainkan oleh syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah memberi kepada kita manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua. Beri kesempatan, panjangkan umur kita, diberi umur yang berkah. Banyak lagi kita nak kena belajar, banyak lagi ilmu-ilmu yang kita dah belajar tapi kita tak amalkan lagi. Banyak maksiat-maksiat yang kita dah tahu tapi kita tak kuasa nak tinggalkan lagi. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, beri umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah bagi umur yang berkah walaupun pendek tapi jadi asbab banyak amal kebaikan, kebajikan yang Allah terima. Itu umur yang berkah. Sebaliknya umur yang tidak berkah walaupun panjang tidak menjadi asbab terhasilnya banyak amal kebajikan. Jadi kita nak umur yang berkah, tak kisahlah pendek ke panjang ke, nak berkah. Sebab nikmat umur ni semua dapat. Orang kafir pun dapat nikmat umur, tapi berkah umur orang kafir tak dapat. Kita sebagai muslim mukmin ni kita nak umur yang diberi berkat oleh Allah. Kalau pendek tapi banyak pahala kebajikan. Pendek je umurnya 35 tahun, mati dah tapi pahala kebajikan banyak dia bawa. Tu umur berkah. Tapi kalau umur tak berkah tu macam Firaun tu. 1000 tahun tapi tak ada amal kebajikan yang dia bawa balik. Na'udzubillah lah. Jadi minta rezeki yang halal, yang luas lagi berkah. Dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita khususnya. Dosa kedua ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, ipar dua kita, sepupu sepapat kita, kawan-kawan kita yang baik dengan kita, yang banyak tolong kita, yang bantu kita, yang selalu doakan kita. Begitulah yang sebaliknya, yang tak senang dengan kita, yang suka sangka jahat dengan kita, yang selalu ngadu domba tentang kita. Semuanya lah mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan mereka orang yang jauh lebih baik, jauh lebih soleh, jauh lebih solehah daripada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada mereka, tompang berkah mereka nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, keturunan yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pengorbanan suami-suami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pengorbanan para isteri berkhidmat dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan kebaikan ibu bapa yang berkorban membesar, mendidikkan anak-anak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
rezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kita taufik, sabar dalam melakukan ibadat, istiqamah menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk memperbaiki amalan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sabar, orang yang redha, yang bertawakal dengan Allah sungguh-sungguh. Jadikan kita orang yang cintakan ibadat, cintakan akhirat, bencikan dunia yang tidak memberi manfaat kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan dan pertolongan kepada sekalian umat Islam di atas dunia ini yang sedang ditindas, yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi, walau di mana sekalipun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan bantuan dan pertolongan, memberi kemenangan kepada sekalian umat Islam, memporak-porandakan, menjahanamkan, membinasakan, menghancurkan, mengalahkan sekalian orang-orang kafir harbi yang berbuat zalim ke atas umat Islam dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al qudri untha wa dzakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nisab. Nisab. Ini